Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrul Effendi bin Ali, nombor matrik 267477. Kumpulan kami telah memilih tajuk berkaitan isu strategi di tenaga nasional elektrifikasi luar bandar. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli daripada kumpulan kami, iaitu Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa, Muhammad Ahmad bin Ramli, Rokasan anak Richard John, Kishanai anak Laki Mohan, dan saya Muhammad Azrul Effendi bin Ali. Baik, saya akan menerangkan tentang latar belakang Tenaga Nasional Berhad TNB. TNB mempunyai aset sekitar 87 bilion dan mempunyai lebih 33,500 pekerja serta memberi perkhidmatan kepada kira-kira 8.3 juta pengguna di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan. Terdapat 6 loji dan 3 projek hidroelektrik yang penting yang digunakan oleh TNB untuk menjana kuasa dan perniagaan di Semenanjung Malaysia. Selain itu, ia juga sebagai grid nasional yang menghubungkan loji jana kuasa TNB dan IPP kepada sistem peragian, yang mana grid tersebut juga dikaitkan dengan sistem penghantaran di utara Thailand dan juga di selatan Singapura. TNB juga memiliki sebanyak 80% saham dalam Sabah Electricity Sdn Bhd SESB yang menyela grid Sabah di Malaysia Timur. Terusnya, TNB telah berkembang dalam pengeluaran Swiss Water tinggi, perkhidmatan perundingan profesional, kejuruteraan awam, kerja dan perkhidmatan kejuruteraan elektrik, kebaikan dan penyelenggaraan. TNB juga terlibat dalam pembangunan hartanah, perkhidmatan, pengurusan, penyelidikan dan pembangunan. Di samping itu, TNB telah memasuki pasaran baharu dengan menggunakan kemungkinan antarabangsa dan menumpukan operasinya di rantau Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain itu juga, TNB telah menjalankan beberapa inisiatif CSR untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan melalui Yayasan Tenaga Nasional yang mana telah ditubuhkan pada tahun 1993 dan menawarkan beasiswa melalui program pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Sebagai satu-satunya penyelia kuasa di Malaysia, TNB berhasrat menduduki kedudukan antara organisasi terkemuka dunia dalam industri tenaga dan juga berhasrat meluaskan operasinya di luar Malaysia. Matlamat pembangunan mampan SDG yang telah diwujudkan oleh kerajaan dan strategi pengurangan karbon yang dikemukakan oleh TNB menggesa penekanan yang lebih besar terhadap usaha hijau, termasuk pembangunan sumber bahan api boleh diperbaharui dan pengurusan bahagian permintaan yang lebih cekap melalui kecekapan tenaga. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya berkaitan isu strategi di Tenaga Nasional Berhad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad bin Ramli, nombor matrik 267237. Kawasan luar bandar yang ditakdirkan sebagai kawasan geografi yang jauh daripada bandar yang memiliki kemudahan yang pelbagai. Pada tahun 1980, 70% kawasan adalah kawasan luar bandar yang dikenali sebagai kawasan yang pedalaman dan terpencil. Namun kini, 72% daripada tanah di Malaysia adalah tanah yang berstatus bandar. Sejak merdeka, pembangunan kawasan luar bandar di Malaysia adalah menjadi salah satu agenda utama di dalam kerajaan dan rancangan pembangunan negara. Ini kerana, seperti yang kita sedia maklum, penduduk luar bandar boleh dianggap sebagai golongan yang kurang bernasib baik kerana jauh daripada pembangunan, perbandaran dan pemodenan daripada segi kesejahteraan sosial dan keperluan sosial. Pembangunan luar bandar di sini boleh dirujuk sebagai proses transformasi yang berterusan oleh penduduk bandar yang lebih baik, kerana ini adalah untuk tujuan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, terutamanya dari segi kekurangan infrastruktur yang sempurna. Sebenarnya, terdapat banyak inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan di bawah rancangan Malaysia ataupun rancangan Melaya bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat luar bandar. Isu strategik yang berada di TNB. Terdapat beberapa inisiatif yang diambil oleh kerajaan di bawah rancangan Malaysia bagi meningkatkan kesejahteraan luar bandar, antaranya infrastruktur luar bandar iaitu yang dipanggil RBI. Kesemua inisiatif tersebut adalah penting untuk meningkatkan taraf hidup di penduduk kawasan luar bandar, terutamanya di kawasan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Isu strategik yang wujud dalam TNB adalah dalam memberikan tumpuan kepada pembangunan luar bandar dari segi kekurangan infrastruktur yang sesuai, terutamanya bekalan tenaga elektrik yang dijalankan di bawah program elektrifikasi luar bandar.
Okay, yang keduanya, program elektrifikasi luar bandar ialah program yang bekerjasama antara TNB, Kementerian Luar Bandar dan Wilayah dan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Ia bertujuan untuk menyediakan bekalan elektrik di kawasan yang terpencil semenanjung Malaysia, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Sasaran utama program ini dijalankan kepada masyarakat luar bandar, terutamanya orang asli yang tinggal di kawasan yang terpencil. Untuk mencapai tahap yang maksimum dalam penghantaran tenaga elektrik, terutamanya di kawasan yang begitu terpencil, TNB menggunakan teknologi lain seperti penjanaan kuasa solar hybrid atau mikro hidroelektrik dan kabel kuasa darat. Yang seterusnya, punca-punca masalah dalam menyelesaikan isu strategik. Keperluan tenaga elektrik memerlukan kos yang tinggi, di antaranya adalah kos pengangkutan, kos penyelenggaraan tenaga elektrik ia adalah amat tinggi. Yang keduanya ialah keadaan kawasan yang berbukit bukau agak sukar untuk melaksanakannya dalam penghantaran tenaga elektrik dengan stabil dan efisien. Yang ketiga, terdapat beberapa kementerian dan agensi yang bertanggungjawab dalam membendung masalah ini seperti Kementerian Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air yang bersama-sama dengan TNB dalam menyelesaikan masalah yang timbul seperti mana penghantaran yang sukar di kawasan-kawasan yang terpencil. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Kesyanian Laki Mohan. Nombor matrik saya 267464. Saya di sini dihendak menceritakan tentang analisis persekitaran luar di TNB, iaitu Program Transformasi Kerajaan, iaitu GTP. Definisinya ialah dasar kerajaan yang bertunjuk untuk mengubah kerajaan menjadi sebuah institusi yang cekap dan berpaksikan rakyat. Objektif GTP ialah sediakan perubahan asas di seluruh negara dan fokus perkara kepada rakyat. Struktur GTP ialah bidang berkehasilan utama negara iaitu NKRK dan bidang keberhasilan utama kementerian iaitu MKRK. Program elektrifikasi luar bandar merupakan salah satu program yang di bawah satu inisiatif NKRK, iaitu meningkatkan pembangunan luar bandar. NKRK terdapat 7 inisiatif, iaitu menangani kos sara hidup, meningkatkan pembangunan luar bandar, mengurangkan jenayah, membantras rasuah, menjamin pendidikan berkualiti, meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, dan meningkatkan pengangkutan awam bandar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa, nombor matriks 266506. Saya akan menerangkan tentang formulasi strategik SWOT di Syarikat Tenaga Nasional Berhad. SWOT analisis. Apakah itu SWOT analisis? SWOT analisis ialah satu teknik yang digunakan untuk mengelepasti kekuatan dan kelemahan dalaman serta peluang dan ancaman luaran. SWOT analisis adalah penting dalam organisasi kerana ia akan membantu organisasi mengetahui potensi risiko mereka pada masa hadapan dan juga kejayaan program yang dijalankan. S adalah strength, iaitu kekuatan. W adalah weakness ataupun kekurangan. O adalah opportunity, iaitu peluang. Dan yang terakhir adalah threat. T adalah threat, iaitu adalah ancaman. Kekuatan TNB dalam projek elektrifikasi luar bandar. Kekuatan adalah faktor dalaman yang mempengaruhi kejayaan organisasi. Faktor dalaman ini menunjukkan keunikan organisasi dan menunjukkan apa yang menjadikan organisasi berbeza daripada yang lain. Melalui program elektrifikasi luar bandar TNB, ia menunjukkan kekuatan TNB dalam membendung masalah masyarakat dari segi penyediaan keperluan yang diperlukan, iaitu bekalan elektrik di kawasan luar bandar. Kejayaan TNB menyediakan bekalan elektrik berterusan di kawasan terpencil melalui alternatif inovatif. Ia meningkatkan tahap keyakinan masyarakat dalam perkhidmatan yang mereka berikan. Penggunaan sistem hybrid solar dalam menggantikan sistem genset diesel yang lapuk telah menunjukkan TNB benar-benar cemerlang dalam menyelesaikan masalah kekurangan bekalan elektrik di kawasan luar bandar. Idea tersebut juga menjadikan TNB sebagai organisasi bertaraf dunia kerana idea tersebut sangat maju dan diterapkan oleh banyak negara maju seperti negara Timur Tengah, iaitu seperti Emirat Arab Bersatu dan juga Saudi Arabia. Kelemahan TNB dalam projek dasar elektrifikasi luar bandar. Kelemahan menunjukkan kesukaran dan cabaran yang telah dihadapi oleh organisasi dalam menjalankan program tersebut. Dalam program elektrifikasi luar bandar, kelemahan TNB ialah dari segi pengambilan masa yang lama untuk menyiapkan projek tersebut. Ini kerana disebabkan kesukaran untuk mengakses melalui darat kerana TNB tidak mempunyai pengangkutan yang mencukupi untuk mendapatkan akses ke kawasan-kawasan pedalaman. Selain itu, TNB menghadapi kesukaran untuk menyediakan pelanggaraan berterusan kepada loji jana kuasa itu
kerana pasukan penyelenggaraan yang jauh dari kawasan luar bandar. Mereka mengambil masa yang lama untuk sampai ke sana kerana terdapat banyak halangan untuk sampai ke sana seperti jalan yang tidak dibangunkan. Selain itu juga, TNB menghadapi kesukaran untuk menanam tenaga hidro dalam kuasa luar bandar. Ini berkaitan kekurangan pakar oleh TNB. Justru mereka terpaksa mengambil pakar asing. Seterusnya adalah peluang TNB dalam program elektrifikasi luar bandar. Peluang adalah potensi yang boleh dibangunkan oleh organisasi untuk meningkatkan perkhidmatan mereka. Melalui program elektrifikasi luar bandar, TNB boleh mewujudkan beberapa pekerjaan tetap kepada masyarakat. Dengan menjadikan peluang pekerjaan, TNB secara tidak langsung membantu penduduk luar bandar yang tidak mempunyai pekerjaan seperti bekerja di kawasan di mana projek itu dibuat, supaya memudahkan TNB sekiranya terdapat sebarang masalah di kawasan luar bandar. Selain itu, peluang tersebut adalah pemindahan teknologi kepada penghilang tempatan komponen tubuhan terutamanya bumi putera tempatan. Ini akan membantu pengeluar bumi putera untuk lebih berdaya saing dan meningkatkan kebolehan mereka. Ancaman TNB dalam program elektrifikasi luar bandar. Ancaman boleh ditakrifkan sebagai halangan yang telah dihadapi oleh organisasi yang disebabkan oleh faktor luaran. Dalam program elektrifikasi luar bandar, ancaman yang telah dihadapi oleh TNB adalah disebabkan oleh aktiviti kilat. Ini kerana Malaysia mengalami aktiviti kilat tertinggi di dunia oleh sambaran petir, menyebabkan kerosakan dan komponen elektrik terutamanya dalam sistem hibrid. Ini kerana akan membawa kepada kos yang tinggi untuk membaiki semula kerosakan yang berlaku. Selamat sejahtera, nama saya Rogerson Richard John, nombor metrik 267366. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan cadangan penambahbaikan program elektrifikasi luar bandar. Cadangan pertama adalah penggunaan sistem luar grid. Sistem luar grid adalah bermaksud sistem yang boleh berdiri sendiri tanpa menyambung kepada sistem retikulasi elektrik, di mana alternatif utama adalah penggunaan diesel sebagai tenaga yang boleh diperbaharui secara meluas dan boleh meningkatkan akses elektrifikasi luar bandar yang menyediakan platform untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi luar bandar. Yang kedua adalah mengenai kemampuan isi rumah. Bagi memastikan isi rumah boleh membayar sistem ini, kerajaan perlu menyemak semula kertas kerja, rangka kerja undang-undang dan membuat perubahan berdasarkan situasi yang bersesuaian. Selain itu, kerajaan mesti membuat promosi pembayaran dan belanjawan untuk program elektrifikasi luar bandar setiap tahun. Selain itu, kerajaan perlu membuat pendekatan alternatif dari semasa ke semasa terhadap penduduk luar bandar. Cadangan ketiga adalah tahap pengetahuan isi rumah tentang faedah penggunaan elektrifikasi luar bandar. Kerajaan mesti bersedia untuk mendidik isi rumah di kawasan luar bandar berkenaan dengan faedah yang diperolehi oleh daripada sistem ini. Penjelasan hendaklah dibuat secara jelas supaya isi rumah dapat memahami dan mendapat pengetahuan yang sewajarnya tentang program tersebut. Saluran ilmu mestilah bersesuaian dengan tahap pendidikan penduduk setempat. Sebagai contoh, kerajaan perlu berjumpa dengan wakil kawasan ataupun mengadakan program mahupun memberi risalan kepada penduduk setempat untuk memastikan mereka faham dan mengetahui program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, sekian, terima kasih.